Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang Busa Tuan Haji Adnan bin Mat, Presiden QPAD, yang Busa Puan Jamilah binti Hussein, Presiden Kapten Semenanjung Malaysia, yang dihormati dan dikasihi Ustaz Muhammad Hafiz bin Muhammad Hanifah, juara pencetuh ummah musim pertama, pegawai-pegawai Kementerian Pendidikan Malaysia, yang bersama pegawai-pegawai serta jawatan kuasa tertinggi QPAD, wakil-wakil pemimpin kesatuan dari Kongres Kesatuan Gabungan QPAD, termasuk Sabah dan Sarawak, serta wakil-wakil Kesatuan Perkhidmatan Bukan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia, pegawai-pegawai kanan Kapten, mantan Presiden, serta mantan pegawai kanan Kapten, rakan-rakan pembantu tadbir pendidikan Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, serta para tetamu yang saya kasihi dan hormati sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya pada malam ini merupakan julung-julung kali majlis bacaan Yasin dan doa selamat yang dianjurkan oleh Kapten bersempena dengan sambutan Hari Pembantu Tadbir Pendidikan yang mana telah diiktiraf pada 1 Oktober pada setiap tahun. Untuk makluman tuan-tuan dan pada hari ini sekalian, Hari Pembantu Tadbir pada 1 Oktober yang bermula pada pertama kalinya pada 1 Oktober tahun 2019. Pada tahun 2020, kita tidak dapat adakan sambutan kerana seperti mana yang kita sedia maklum, negara kita, amnya seluruh dunia dilanda COVID-19. Jadi syukur Alhamdulillah dengan adanya medium ataupun medan seperti ini, pada kali ini kita dapat sama-sama bersua pandang dalam medium seperti ini untuk menganjurkan majlis bacaan Yasin, doa selamat dan insya-Allah sambutan Hari Pembantu Tadbir Pendidikan insya-Allah akan diadakan pada esok hari. Pada malam ini, marilah sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga perjalanan majlis kita besok dan perjalanan majlis kita pada hari ini dapat berjalan lancar dengan doa dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, bagi memulakan majlis kita pada malam ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan persilakan Yang Berusaha Puan Jamilah binti Hussein, Presiden Kapten Semenanjung Malaysia, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan sehormatnya mempersilakan. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Haji Adnan bin Mat, Presiden QPAX, yang dihormati Ustaz Muhammad Hafiz bin Muhammad Hanifah, juara pencetus ummah musim pertama, pegawai-pegawai Kementerian Pendidikan Malaysia,
pegawai-pegawai serta jawatan kuasa tertinggi QPEX, wakil-wakil pemimpin kesatuan dari Kongres Kesatuan Gabungan QPEX termasuk Sabah dan Sarawak serta wakil-wakil Kesatuan Perkhidmatan Bukan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia, pegawai-pegawai kanan Kapten, mantan-mantan Presiden serta mantan-mantan pegawai kanan Kapten, pembantu-pembantu takbir pendidikan Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Labuan serta tetamu yang saya hormati sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah diberi kesempatan untuk bersama-sama menghadiri majlis bacaan Yasin sempena sambutan Hari Pembantu Takbir Pendidikan yang akan disambut pada 1 Oktober 2021 dengan tema Integriti Memperkasa Organisasi. Ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Haji Adnan bin Mat, Presiden QPEX, kerana sudi bersama-sama dalam majlis ini bagi memanjatkan rasa kesyukuran dan pada masa yang sama kita dapat merapatkan hubungan silaturahim dan persaudaraan sesama kita. Ucapan terima kasih juga kepada PU Hafiz yang sudi menerima jemputan daripada Kapten. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menyertai majlis bacaan Yasin anjuran Kesatuan Pembantu Takbir Pendidikan Semenanjung Malaysia pada malam ini. Pada tahun ini merupakan tahun kedua sambutan Hari Pembantu Takbir Pendidikan yang disambut oleh semua pembantu takbir di Semenanjung, Sabah, Sarawak dan juga Labuan. Saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia yang sentiasa mendukung kepada perkhidmatan pembantu takbir pendidikan yang berkhidmat di Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah lantikan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan dan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang mana ada di antara kita ini bertugas di bahagian-bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri, pejabat-pejabat pendidikan daerah, Institut Pendidikan Guru, Kolej Vokasional, Politeknik, Kolej Komuniti dan juga sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Ucapan terima kasih daripada Kapten kepada semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjayakan majlis bacaan Yasin pada malam ini. Semoga usaha yang baik ini akan menjadi pemangkin kecemerlangan perkhidmatan pembantu takbir pendidikan. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Pembantu Takbir Pendidikan bagi seluruh pembantu-pembantu takbir pendidikan di Malaysia. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Puan Jamilah binti Husin, Presiden Kapten Semenanjung Malaysia di atas ucapan alu-aluan itu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, saya terlebih dahulu bagi pihak majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada semua, khususnya kepada Yang Berusaha Tuan Haji Adnan bin Mat, Presiden QPEX, PU Hafiz, serta seluruh pembantu takbir, pegawai-pegawai kanan kesatuan dan kesemua yang mengikuti live kita pada malam ini.
Terima kasih tidak terhingga kerana sama-sama menjayakan majlis kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, majlis seterusnya menjemput dan silakan yang berusaha Tuan Haji Adnan bin Mat, Presiden QPAD, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Baik, terima kasih saudara pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan Yang Bahagia Ustaz Muhammad Hafiz bin Muhammad Hanifah, PU Hafiz. Yang saya muliakan Puan Jamilah binti Husin, Presiden Kapten. Saudara Muhammad Syari bin Syarif, Timbalan Presiden. Saudara AB Haradi Abdul Wahab, Naib Presiden 1. Encik Osman Mamat, Naib Presiden 2. Puan Hafiza binti Ahmad Khalid, Naib Presiden Wanita. Setiausaha Agung Puan Zuraidah binti Zainal, Uzia Abdul Kadir, Penolong Setiausaha Agung, dan Saudari Setiausaha Agung Puan Zaleha binti Baharudin, sahabat saya, Saudara Abdul Rahman Haji Ahmad Nordin, Saudara Setiausaha Kewangan, Saudara Roslan Haji Nordin, dan seterusnya Naib Presiden, Penolong-penolong Setiausaha, saudara dan saudari pembantu-pembantu takbir, saudara dan saudari ahli kapten, saudara dan saudari yang dapat melayari maya kita pada malam ini. Terlebih dahulu, KIPAC merakamkan ucapan tahniah kepada kapten kerana dapat menganjurkan Hari Pembantu Takbir Pendidikan pada tahun ini yang akan disambut pada setiap 1 Oktober 20 setiap 1 Oktober pada setiap tahun. Saudara dan saudari, dengan pembentangan RMK 12 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 2 hari yang lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah meletakkan sasaran pendapatan isi rumah sebanyak RM10,000 menjelang tahun 2025. Ini adalah suatu yang amat penting bagi perkhidmatan awam. Justru itu, kita dalam perkhidmatan awam ini, kita memohon kepada kerajaan agar pendapatan penjawat awam perlu ditingkatkan bagi mencapai sasaran RM10,000 bagi seisi rumah menjelang 2025. Justru itu adalah amat penting supaya kerajaan memulakan langkah untuk meletakkan dalam bajet yang akan datang bagi pelaksanaan suatu sistem saraan yang baharu. Dan justru itu, majlis kita pada malam ini adalah amat penting untuk kita sama-sama mendoakan kesejahteraan, sama-sama mendoakan agar sasaran ataupun apa saja yang sedang dirancangkan oleh kerajaan melalui RMK ke-12 ini dapat dilaksanakan tersusun rapi sebagaimana yang telah dirancangkan. Justru itu, dalam fokus RMK ke-9, fokus yang ke-9 khusus untuk penjawat awam ini, kita amat berharap sesuatu lonjakan berlaku menjelang tahun 2025. Saudara dan saudari, kembali kepada sambutan kita pada tahun ini. Sambutan kita pada tahun ini walaupun secara maya, tetapi saya yakin dan percaya semangat semua pembantu takbir tidak pernah luntur. Apatah lagi pembantu takbir yang ada pada hari ini adalah menjadi tunjang bagi setiap jabatan yang ada. Saudara dan saudari, percayalah, kalau kita dapat lihat di mana-mana jabatan, pembantu takbir telah memainkan peranannya. Pembantu takbir telah memainkan peranannya lebih daripada apa skop fungsi tugas asal. Pembantu takbir telah memainkan peranannya, telah melampaui peranan yang biasa pada suatu ketika dulu. Justru itu adalah suatu yang amat penting agar kita mempertahankan polisi dan kerja yang kita ada pada ini untuk kita sama terus memartabatkan pembantu takbir pendidikan yang sudah pasti ianya suatu yang amat penting bagi suatu jabatan tersebut. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, justru itu sambutan pada malam ini dengan dimulakan dengan majlis baca Yasin adalah amat penting bagi kita. Kerana sesungguhnya doa adalah suatu yang penting. Doa juga adalah suatu yang kita taruh harapan kepada kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar setiap yang kita mulakan, agar setiap yang kita rancangkan, kita serah kepada Allah yang kita pasti
suatu yang setimpal akan datang, tidak pada suatu yang masa nanti. Saudara dan saudari, itulah sedikit saja daripada saya. Apa yang penting, sambutan ini amat sinonim. Sambutan ini amat yang kita hargai, kerana inilah sambutan dari kita kepada kita. Keranalah inilah hari kita, Hari Pembantu Takbir, yang kita telah pun menjawat jawatan ini, dan suatu jawatan yang kita anggap jawatan yang paling tertua di dalam skim perkhidmatan ini, satu jawatan yang paling terpenting dalam suatu perkhidmatan itu, satu jawatan yang kita rasa sedikit tertinggal tetapi tidak jauh untuk kita usahakan semula agar ia kembali kepada landasan yang kita letak pada suatu masa yang akan datang. Saudara dan saudari, teruskan perjuangan untuk mentabakkan Pembantu Takbir. Dengan adanya Hari Pembantu Takbir, sudah tentu ia adalah suatu hari yang mengiktirafkan peranan kita suatu ketika dulu, masa kini dan akan datang. Terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran yang begitu ramai pada malam ini. Satu kehadiran yang saya yakin dan percaya semuanya adalah untuk Pembantu Takbir yang kita letak, yang kita sama-sama akan memertabatkan melalui program yang kita rancang, dan sudah tentulah ianya tetap bermula daripada kita sebagai seorang Pembantu Takbir, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada mantan-mantan yang turut bersama, mantan-mantan pejuang-pejuang dalam Kapten yang telah pun diiktiraf pada besoknya, dan mereka inilah yang telah memulakan langkah yang pertama daripada 1000 langkah yang telah pun kita langkah ke hadapan. Saudara dan saudari, terima kasih banyak-banyak di atas program ini. Terima kasih kepada PU Hafiz yang turut bersama kita. Terima kasih kepada naib-naib Presiden, gabungan-gabungan KIFAX yang juga bersama kita pada malam ini. Suatu pendaftaran yang saya dapat lihat lebih daripada 450 kehadiran secara maya ini, tidak termasuk secara live Facebook, dan ia adalah satu sambutan yang amat terbesar. Terima kasih banyak-banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Besar Tuan Haji Adnan bin Mat, Presiden QPAD, di atas ucapan itu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, sedikit makluman kepada rakan-rakan Pembantu Takbir, mohon pendaftaran, buat pendaftaran melalui link yang telah kita sediakan oleh setiausaha kita. Dan untuk makluman semua, bersama dengan kita di Zoom ini 457, dan saya lihat di FB menghampiri 130 orang. Alhamdulillah, ya, bersama-sama dengan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, sebagaimana yang dah kita tunggu-tunggu, Majlis Bacaan Yasin Anjuran Kesatuan Pembantu Takbir Pendidikan Kapten bersempena dengan hari sambutan Pembantu Takbir Pendidikan pada malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menyebut dan persilakan Yang Berusaha PU Ustaz Muhammad Hafiz bin Muhammad Hanifah, juara pencetus ummah musim pertama, untuk memimpin baca Yasin, doa dan tazkirah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan PU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala rasulil amin, amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة
قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيينا الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اكشف عنا هذا الوباء وهذا الغلاء وهذا البلاء وسوء الأخلاق يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa yang kecil maupun dosa yang besar, ya Allah. Dosa ibu ayah kami, anak-anak kami, saudara mara kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami dan umat Islam di dunia ini, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kami syukur padamu pada malam Jumat yang mulia Sayyidul Ayyam pada malam ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau temukan kami semua, ya Allah, di kalangan ahli jawatan kuasa dan seluruh muslimin muslimat daripada jawatan kuasa QPEX dan juga Kapten, ya Allah, dari seluruh Malaysia, ya Allah, berkumpul hari ini sempena hari pembantu takbir pendidikan, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin, kami mohon padamu rahmat dan berkat. Berkatilah kedua-dua jawatan kuasa ini, ya Allah, dan persatuan ini, ya Allah, pertemuan ini. Mudah-mudahan diberikan rahmat dan berkat, diberikan kekuatan kepada presiden-presidennya, ya Allah, timbalan-timbalannya, ahli jawatan kuasanya untuk mentadbir, ya Allah, dan memberikan perkara yang lebih baik kepada ahli-ahlinya, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin, kami mohon padamu, ya Allah, kar pemudahkanlah urusan kami, ya Allah, urusan saudara mara kami, ya Allah, urusan ahli keluarga kami, ya Allah. Sekiranya ada di kalangan kami yang positif COVID-19, segera kau sembuhkan, ya Allah. Permudahkanlah urusan mereka, ya Allah. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Nas'alullah wal azim Rabbal arsyil karim an yashfiyahum shifaan ajilan la yughadiru saqaman ya arhamar rahimin.
Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau segera angkatlah COVID-19 ini, ya Allah. Rindu rasanya, ya Allah. Alhamdulillah kami bersyukur besok, ya Allah, di wilayah Persekutuan sebagai permulaan membenarkan masjid dan surau dibuka secara menyeluruh, ya Allah, dengan ada sedikit penjarakan dan ramai yang boleh hadir. Kau kembalikanlah iman dan takwa kami, ya Allah, ahli keluarga kami dan seluruh umat Islam untuk cinta dan berpahut kembali ke rumahmu, masjid dan surau, ya Allah, menghadiri majlis-majlis ilmu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin, kami mohon padamu, Kau berikanlah rezeki-rezeki yang halal lagi barakah kepada kami. Jauhkanlah unsur-unsur riba, rasuah, ya Allah, unsur-unsur yang tidak baik dalam rezeki kami, ya Allah. Mudah-mudahan, ya Allah, kami diberikan nikmat kesihatan, kurniaan keluarga yang bahagia, anak-anak keturunan kami yang soleh-solehah, ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis yang berbahagia, Tuan Haji Adnan bin Mat selaku Presiden Kupex. Berbahagia Puan Haja Jamilah binti Husin, Presiden Kapten Wilayah Semenanjung Malaysia, ahli jawatan kuasa dan seterusnya, kepada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-puan, mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat kesihatan. Allah uji kita dengan pelbagai ujian. Allah sebut dan janji Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah uji kita sehingga kita rasa, tuan-puan, ketakutan, kita rasa lapar, kita rasa kurangnya harta, diri-diri kita, nafsu kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan harta rezeki yang kita dapat Allah uji, tapi Allah tutup dengan berita gembira, wabashshirus sabirin, berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Sebab itu tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyakkanlah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lebih-lebih lagi di musim Covid ini, banyakkanlah membaca doa musibah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga termasuk dalam Quranul Karim, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka katakanlah, sesungguhnya kita dari Allah dan kepada Allah kita kembali. Selalu kita sebut inna lillahi ni time orang nak meninggal aja, tuan-puan, kan? Ayahku masuk hospital ni sakit Covid, kawan pun sebut inna lillahi wa inna. Kau jangan inna lillahi. Kang mati ayahku betul-betul macam mana, kan? Orang Melayu kita inna lillahi meninggal. Sebenarnya inna lillahi ni apa-apa musibah, orang sakit inna lillah, orang bukan Islam meninggal pun kita boleh sebut inna lillah wa inna ilaihi rajiun, sebab mereka juga kembali pada Allah. Hanya jangan disambunglah. Orang Melayu ni dia suka sambung inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan acung ditempatkan bersama orang beriman dan bertakwa. Yang itu tak boleh, haram, tuan-puan. Sebab doa-doa khusus kepada orang Islam meninggal dunia dia khusus. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afim wa'fanhum dan sebagainya. Sebab itu doa ini bukan inna lillah saja. Doa ini disebutkan sebagai doa Ummu Salamah. Ketika mana Ummu Salamah kematian suami, tak ada suami, ibu tunggal, tuan-puan, susah. Ketika itu Ummu Salamah baca doa. Suaminya meninggal dunia dalam peperangan, seorang suami yang baik, seorang suami yang penyayang, bapa yang baik, tuan-puan. Maka kata Ummu Salamah, tidak akan ada pengganti bagi suamiku. Tapi setelah dia amalkan, Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah ini dan gantikan untuk aku dengan lebih baik atas musibah ini. Tuan-puan, terkejutnya Ummu Salamah, tiba-tiba rupa-rupanya yang datang masuk meminang adalah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terkejut dia bahawa benarlah ada lelaki yang lebih baik dari suami aku, lebih hebat dari suamiku. Iaitulah junjungan besar Nabi SAW menjadikan Ummu Salamah sebagai isteri baginda Nabi SAW. Subhanallah. Sebab itu apa juga musibah. Saya ketika dipanggil malam kedua almarhumah Siti Sarah tu, jadi keluarga Syuaib panggil saya baca Yasin juga, minta tazkirah ringkas. Saya ajarkan doa ni.
si Syuaib tersenyum-senyum. Saya kata Syuaib bukan untuk ganti isteri, itu nantilah, mungkin satu hari nanti, tapi nak doa atas musibah. Mudah-mudahan Allah gantikan lebih baik. Kalau pekerjaan kita tak berapa bagus, diganti. Ada ustaz-ustaz tuan-puan kerjanya mengajar kat masjid, habis tak ada mengajar dah kan. Jadi sekarang ni alhamdulillah barulah mula balik. Allah bagi musibah dan kita minta Allah gantikan dengan lebih baik. Sebab itu tuan-puan yang dirahmati Allah, kita kena tahu bahawa hidup kita ni dia berputar ni dalam beberapa alam saja. Alam roh. Allah dah tentukan semuanya. Daripada kita punya apa? Kita punya mati kita, rezeki kita, kahwin kita, Allah tentukan masuk alam rahim, dan kini kita berada alam dunia. Alam dunia ni tak lama tuan-puan, baina sitina wa sab'in, antara 60 dalam 60 ke 70 lebih subsidi. Sebab itu saya ingatkan pada diri saya dan kepada tuan-puan, ibu ayah sekalian, maaf kalau saya sentuh. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Quran dengan perkataan apa, dengan ayatnya idza balagha arba'ina sanah. Umur ni apabila capai 40 tahun, maka urusan dunia ni dah kena kurangkan. Kerja sana, kerja sini kena kurang tuan-puan. Lebihkan akhirat. Makin kita kerja akhirat, dunia kerja kita. Tapi makin kita kerja dunia, akhirat tinggalkan kita. Kenapa? Sebab para ulama sebut, dalam Al-Quran ni sebut kita kena mula banyak bersyukur. Sebab kalaulah dari 40 tahun ke 50 tahun Allah bagi panjang, umur kita masih lagi dalam keadaan kita tidak bertaubat. Kita masih lagi dalam perkara maksiat, mengejar dunia. Umur lebih Allah bagi dari 50 ke 60. Kalaulah daripada 40 ke 60 kita masih tidak berubah, tuan-puan, na'udzubillah. Saya ingatkan diri saya dan kepada semua, sebab apa? Sebab saya pun baru je 2 bulan ni baru masuk Forsiri ni. Jadi itu yang saya takut sangat. Allahu Akbar, ya Allah, seramnya ya Allah. Belum umur 40 ni tuan-puan tak boleh main-main. Kita dah kena siap lagi tuan-puan yang ada 50, 60. Sebab kata para ulama, hatta di sana ada hadis-hadis Nabi, kalau umur cecah 60 tahun kita masih tidak berubah, na'udzubillah. Umur yang berbaki tuan-puan dalam keadaan kita dalam keadaan maksiat. Kalaulah dulu hidup kita maksiat, maka lepas 60 dalam keadaan kita maksiat juga, dalam keadaan kita tidak bertaubat juga, maka Allah beri umur yang panjang dalam kemaksiatan kepadanya. Na'udzubillah. Sebab itu kita takut Allah bagi umur panjang dalam dosa yang kita buat pada Allah. Maka ambillah peluang tuan-puan, sebab alam dunia ni menentukan kita alam barzah dan alam mahsyar. Saya nak kongsikan satu kisah benar dalam hadis Bukhari tuan-puan, ketika mana zaman Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba bergegarnya arasy Allah, ihtazza arsyur rahman. Malaikat Jibril turun dari langit 7 bertemu Nabi SAW. Apa yang berlaku ya Rasulullah sehingga ihtazza arsyur rahman, bergegarnya arasy Allah hari ini? Maka jawab Nabi Muhammad SAW, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'az. Hari ini matinya Sa'ad bin Mu'az mengakibatkan bergegarnya arasy Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, ketika itu Sa'ad bin Mu'az ni siapa? Matinya dalam keadaan subhanallah syahid dalam peperangan. Bukan saja syahid, bahkan beliau umurnya dalam Islam tak lama tuan-puan. Hanya 4 tahun berapa bulan, 31 tahun meluk Islam, 35 tahun mati syahid. Allah, umur pendek dalam Islam, tapi Allah beri nikmat yang besar. Kenapa? Sebab dalam hadis tu diberitahu apa dia? Lebih 70,000 malaikah. Lebih 70,000 malaikat turun dari langit mengiringi jenazah Sa'ad bin Mu'az untuk dikebumikan, bukan di mana-mana, iaitulah di perkuburan Baqi' di bumi Madinah Al-Munawwarah bersama dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Subhanallah. Tuan-puan yang dirahmati Allah, walaupun Sa'ad bin Mu'az ini tidak dikenali di dunia, tetapi penduduk langit mengenali beliau tuan-puan. Biarlah kita tidak dikenali di dunia, tetapi dikenali oleh penduduk langit. Berapa ramai malaikat akan mengiringi kita ketika kita diusung jenazah kita ke kuburan. Tak tahu. Tapi malaikat begitu ribuan, puluhan ribu, 70,000 disebut dalam hadis yang sahih ini, mengiringi jenazah dikebumikan. Hebat. Sebab itu tuan-puan, apa kata Rasulullah SAW? Inna lil qabri daktatan. Sesungguhnya kubur ini adanya hempitan kubur. Lau najaha la najaha Sa'ad bin Mu'az. Kalau berjaya seseorang daripada hempitan kubur, yang paling akan berjaya siapa? Iaitulah Sa'ad bin Mu'az.
tuan-puan, Sa'ad bin Mu'az matinya syahid dalam peperangan. Bergegarnya arasy Allah Ta'ala. 70,000 malaikat iringi. Dikebumikan di pekuburan Baqi' Madinah. Baqi' ni lebih 10,000 sahabat-sahabat, sahabiat Nabi, keluarga baginda, anak-anak keturunan dikebumikan di sana. Subhanallah. Tetapi juga mengalami hempitan kubur. Bagaimana kita tuan-puan jauh Allah, macam mana ya Allah, nak lalu alam barzakh nanti ya Allah, hempitan kubur macam mana ya Allah. Maka penentunya alam dunia tuan-puan. Alam dunia ni alhamdulillah, pastikan kita sama-sama buat ibadah itu lillahi ta'ala. Kita tak nak pekerjaan kita bagus, tuan-puan yang bekerja di KPM, di bahagian-bahagian tertentu, swasta dan kerajaan khususnya. Apabila kita kerja, pastikan ibadah, niatkan sebagai ibadah. Sebab ibadah ni ada dua. Satu ibadah khusus yang kita baca Quran, puasa, zakat, haji, itu tak boleh ubah-ubah. Tapi ibadah umum selain daripada amalan-amalan tu, kita lakukanlah dengan niat lillahi ta'ala. Macam kita kerja keluar tuan-puan, apabila kita keluar kerja, maknanya kita niatkan ditakdirkan Allah meninggal dunia, mati syahid akhirat, kata Rasulullah SAW. Niat kita keluar tu memanglah cari rezeki untuk keluarga kita, isteri anak-anak kita. Tapi kita niatkan kita keluar itu ibadah untuk memberi rezeki pada anak-anak, bukan sekadar duit saja. Barulah dia jadi ikhlas. Barulah amalan kita kerja tu pahala tuan-puan. Tapi kalau kita kerja kerana hanya semata-mata kerana dunia nak duit, maka niat kita tadi jauh, kita tak dapat apa-apa. Mudah-mudahan tuan-puan kita selamat. Sebab kata ulama bahawa dagtatal qabri laysat min azabil qabr. Hempitan kubur bukanlah salah satu daripada azab kubur, tak. Tapi memang sifat kubur begitu. Mudah-mudahan Allah beri peluang kepada kita, tuan-puan yang dirahmati Allah. Sebab itu niat penting. Pastikan keluarga kita ini adalah keluarga yang sakinah. Allah sebut dalam Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah jadikan kita ni berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan. Untuk apa? Untuk tinggal sama-sama. Bukan yang satu lagi jantina tu dah ada juga. Tuan-puan, kan heboh beberapa hari lepas seorang wanita Malaysia kahwin secara lesbian di luar negara. Orang Melayu, perempuan Islam kita. Sedangkan Allah sebut lelaki dan perempuan tinggal sebagai suami isteri. Untuk apa kita tinggal suami isteri tuan-puan? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Untuk mendatangkan mawaddah bermakna mahabbah, mendatangkan kasih sayang, loving, caring, sharing. Kata guru saya Datuk Dr. Fadilah Kamsah, ayah-ayah sekalian, para suami, sebelum keluar rumah jangan lupa, apa kata Datuk Dr. Fadilah Kamsah, jangan lupa peluk dulu isteri 10 minit. Kenapa? Sebab apabila peluk isteri dia datang semangat, bukan 10 minit, 10 saat. Minta maaf puan pengurusi majlis, tersasul 10 minit lain jadinya 10 saat aja, jangan lebih tuan-puan. Malam ni malam Jumaat pula, maaf bergurau saya tersasul kan. 10 saat pagi-pagi pula tu peluk untuk datangkan kemesraan. Yang isteri minta izin, bang saya nak keluar rumah bang, nak pergi cari rezeki bang, minta izin. Jangan para isteri keluar tidak dengan kebenaran suami. Minta izin, beritahu bang nak kerja ni bang, saya nak beli barang, beritahu. Sebab orang perempuan ni paling mudah nak masuk syurga 4 aja. Idza salat khamsaha, semayang 5 fardu. Wa idza shamat syahraha, puasa bulan Ramadan. Wa idza ta'at zaujaha, patuh pada suami. Kalau yang belum kahwin, patuh pada mak bapak. Dan yang keempat adalah wa idza hafizat farja, menjaga kehormatan diri. Qila laha, maka akan ada yang berkata padanya di syurga nanti, udkhuli ayyi abwabil jannati ma syi'ti. Maka pilihlah mana-mana pintu syurga yang kau nak. Orang lelaki ni tak boleh, abang-abang, masuk syurga ni ada banyak. Ada babus siam, bab pintu puasa. Kalau orang banyak puasa, masuk pintu tu. Orang yang banyak sedekah, masuk pintu sedekah. Tapi orang perempuan hebat. Khas orang perempuan saja Allah Ta'ala bagi. Pilihlah tuan-puan apa dia? Iaitulah boleh pilih mana-mana pintu syurga. Dengan syarat 4 benda je nak buat. Berbeza dengan laki. Sebab itu hubungan suami isteri dimantapkan balik tuan-puan. Kadang-kadang macam
Orang Jawa, mak saya orang Jawa, dengar tok nenek dululah. Dia sebut bapa A, oh bapa A kan. Tak apalah itu panggilan manja. Mak A, oh mak A, wis madeng, wis mangan katanya kan. Tak apalah, panggillah panggilan manja. Dulu sebelum kahwin amboi kan, sayang, baby, B. Dah kahwin ni ada tak ada dah semua, panggil nama je. Ramlah, oh Ramlah. Sorry lah kalau ada nama Ramlah kan, terkeluar Ramlah pula kan. Fatimah, oh Fatimah kan. Dia bagi ringkas. Boleh tak yang kalau saya panggil Fatty kan, mengamuk si isteri panggilnya Fatty. Maknanya hubungan suami isteri ni penting. Ini yang jadi kita kerja tuan-puan penat ni balik ni dia. Ini matlamat hidup kita untuk datangkan kasih sayang warahmat Allah. Rahmat tu nombor 2. Auladus solihah, anak-anak yang soleh-solehah, qurrat a'yun, penyujuk mata, dan persekitaran harmoni. Apa kata Allah Azza wa Jalla surah Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Selamatkan diri kita, ahli keluarga kita dari api neraka. Sebab itu kita kena jadi ketua pemimpin yang hebat. Tak nak tuan-puan macam ni. Ini dekat mana ni Ustaz? Ini dekat Bukit Jalil 2014. 6 orang mati. Mak ambil dadah berlebihan. Ramai anak Melayu kita. Mana tuan-puan? Makin rosak. Ini dulu. Sekarang tengok. Tahun lepas. Mengejutkan kita tuan-puan. Statistik menunjuk. Ni statistik benar ni. Negara Malaysia tempat ketiga paling banyak penduduk rakyatnya melayari laman-laman lucah. Allahu Akbar, kat mana kita nak cerita tuan-puan negara Islam. Baru-baru ni Paralimpik ketika pingat emas ditarik acara apa ni? Acara lontar peluru, maka statistik keluar pula. Apa dia? Iaitulah Malaysia top 5 nombor 5 bully cyber. Kalau bully Israel tu tak apalah, koyak sana koyak sini. Tapi ni dengan bahasa-bahasa kesat. Di mana kita tuan-puan? Ini yang sama-sama kita kena mohon pada Allah. Cukuplah pandemik COVID-19 mendekatkan diri kita pada Allah Ta'ala. Anak-anak kita tuan-puan ni apabila sebut pasal K-pop, apa kumpulan ni, BTS ke apa ni, dulu ni kisah gambar lama ni. Ustaz boleh ke buka aib orang? Ada aib yang kita dibenarkan. Orang yang keluar ni dia dah isytihar dosa secara terang-terangan. Macam Sajad, macam Safi Ilyas, boleh ke cerita Ustaz? Boleh. Sebab kita nak memberi amaran kepada masyarakat, jangan jadi macam ni. Sebab dia dah buat terang-terangan. Kalau kita buka aib orang secara rahsia, itu berdosa. Sekarang ni tengah kecoh kadang tuan-puan. Wallahualam, kita serah kepada polis lah. Kita minta Allah jauhkan daripada fitnah-fitnah ni. Man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah Ta'ala akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Ni tuan-puan, anak-anak Melayu kita, Allah, saya selalu pergi banyak sekolah. Beratus sekolah dah saya pergi sampai ke pendalaman Sabah pun saya pergi. Bila cerita bab K-pop, anak-anak ni teruja macam orang gila. Orang gila pun tak gila. Tu punya anak perempuan lah. Anak orang lelaki, budak lelaki biasa je. Dia punya semangat Allah. Ni muka palsu ni tuan-puan. Muka ni semua potong sana, potong sini. Jangan percayanya. Yang kita nak tarik anak-anak kita. Yang terbaru tuan-puan, ada seorang budak tahun lepas. Budak ni Allah follower 1 juta. Kan, siapa nama budak tu saya lupa. Tuan-puan ingat tak? Dia tuan-puan, dia rambut dia tu panjang sikit, dia gerak rambut dia tu 1 juta view. Saya cubalah gerak rambut saya adalah 10 view tuan-puan. Kan? 1 juta view, dia ambil air, dia basahkan badan dia. Siapa nama dia tu? Allah, saya lupa. Tapi follower ni yang bahaya. Follower dia cakap apa? Tiada Tuhan yang disembah melainkan budak ni. Nama dia Coki. Bukan Coki makan coklat tu. Coki ni taklah bersalah, dia minta maaf bagi pihak dia punya apa? Dia punya follower dia, tapi follower dia taksub dengan dia. Islam daripada Thailand, daripada Singapura, daripada Indonesia, yang Malaysia buat gerakan nak jadikan dia macam Tuhan. Sebab apa? Sebab ni rosak media sosial kalau tidak dikawal. Tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, panjang kalau saya nak sentuh dalam bab ni, tapi saya ringkaskan aja tuan-puan. Paling penting sebelum kita nak tutup,
pemimpin, setiap daripada kita pemimpin tuan-tuan, dunia nak kiamat, ibu ayah sekalian, makcik pakcik sekalian, muslimin muslimat, dunia nak kiamat dah. Paling dekat kiamat kecil kematian kita ni. Tengok tuan-tuan apa berlaku 2013 ni, gambar dekat Arab Saudi ni, tak pernah turun saji dekat Tabuk 700 kilo dari bumi Madinah Munawarah. Saji apa turun, akhirnya dia kering kan, dia jadi air. Sekat sana sungai-sungai dia tak ada air. Dia ada apa? Dia ada wadi. Batang sungai tapi tak ada air. Apabila dia jadi air, penuhlah apa ni? Sungai-sungai ni penuh air. Maka hijaulah subur tuan-tuan. Ini yang kata Rasulullah SAW, la taqumu sa'ah hatta ta'udul arabu murujanu anhara. Tidak berlakunya kiamat melainkan bumi Arab kembali hijau. Ni tuan-tuan tengok ni. Kembali hijau mengalir air. Tuan-tuan cuba tengok ni. Ini gambar sebenar tuan-tuan. Sekarang lagilah dekat Arab Saudi hijau. Dulu Jaziratul Arab, tanah kering kontang, tak ada apa. Kan? Tapi Allah Ta'ala menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Subhanallah, tabarakallah. Kita pergi ke apa? Pergi ke Taif, tempat Rasul berdakwah kan, dibaling batu sampai basah badan Nabi dengan darah. Hijau tuan-puan. Saya selalu bawa jemaah. Hijau turunnya air ni. Hujan tak berhenti ni. Bertahun ni 2019 ni. Pergi selatan Arab Saudi. Tuan-puan pergi tengok Wadi Al-Bardani. Betul ke Ustaz? Macam dekat Kundasang Sabah aja. Kalau tak percaya tuan-puan boleh tanya cikgu-cikgu tuan-puan. Siapa Ustaz? Cikgu Wasapiyah. Ataupun Syekhul Googliyah. Ataupun Ustazah YouTubiah. YouTube Google tuan-puan buka. Boleh tengok YouTube, tekan Wadi Al-Bardani. Gambar dia macam berada kat Kundasang New Zealand. Hijau dulu, padang pasir, mana ada air. Subhanallah, tabarakallah. Nak cerita dekat kita dengan kiamat tuan-puan. Persoalannya apakah persiapan kita, apakah persediaan kita. Panjang kalau saya nak cerita tanda kiamat ni banyak, tapi saya potonglah kan. Potong tuan-puan. Ni last tuan-puan, beberapa slide akhir. Yang penting rezeki yang barakah. Ini paling penting. Sedikitnya cukup, banyaknya boleh diagih-agih. Manakala rezeki yang tidak berkat, sedikitnya tidak cukup, banyaknya tak puas. Rezeki yang tidak berkat umpama meminum air lautan. Semakin diminum, semakin haus. Orang ya Allah tuan-puan ada sampai apa? Sampai rumah bertingkat-tingkat. Duit berlipat-lipat, istrinya 4. Ini contoh tuan-puan. Tapi Allah Ta'ala tarik nikmat kesihatan habis. Apa semua, tengok aja duit, tengok aja rumah, tak boleh buat apa. Kereta sampai 20. Saya pergi rumah Tan Sri tu, 100 ekar rumah dia. Time dia sakit, Allah kesian tuan-puan. Tak naik kereta. Naik apa? Naik kereta paling hujung. Ambulan. Dia ada ambulan kat rumah dia. Polis jaga rumah dia. Allah. Saya beritahu Tan Sri, kena banyak Tan Sri, zikir Tan Sri ni kan. Dunia ni umur baru 60-an, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia. Tuan-puan yang dirahmati Allah, ni penting. Rezeki yang barakah, jauhkan daripada benda-benda haram, syubhah. Kan kita ni kadang-kadang duit tuan-puan macam-macam kita masuk. Kan pelaburan sana, pelaburan sini, tak tengok patuh syariah, tak syariah kan. Sekarang ni orang banyak masuk apa, melabur dekat Netflix. Tapi Netflix tidak patuh syariah. Macam-macam cerita, gambar, na'udzubillah, budak-budak teruja. Benda-benda cerita saya pun tak tahu macam mana Netflix boleh masuk. Lepas tu tak ada potong-potong tuan-tuan, maksiat. Orang cerita dengan Piu Rahmat cerita baru ni, cerita apa tu? Yang Korea game-game tu kata kan. Game dah lah menembak-nembak, budak-budak tengok 18 tahun bunuh-bunuh orang. Lepas tu ada adegan-adegan lucah. Yang kadang-kadang kita na'udzubillah takut kalau anak-anak kita terlepas, dulu kita jaga. Na'udzubillah. Sebab itu penting rezeki yang barakah. Anak-anak berkat tuan-puan. Rezeki yang halal cukup penting. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan banyakkanlah bersyukur tuan-puan atas nikmat Allah. Penting. Bagaimana kota Sabak. Kota Sabak ni apa disebut? Laqad kana fi saba'in fi maskanihim ayah. Ada suatu kota Sabak ni di Yaman yang mana hidup dia aman, hebat, tuan-puan, tak ada binatang buas, tak ada nyamuk hidup, tak ada kata ulama tafsir, tak ada lalat, tak ada harimau, aman. Jannatani ayyamili wa shimal. Kebun-kebun dia penuh kiri kanan, buah-buah anggur, buah apple semua penuh. Kan masuk kebun tak payah petik kata ulama tafsir. Angkat bakul keluar penuh.
kan? Tapi Allah sebut kulu mir rizqi rabbikum, makanlah rezeki yang Allah bagi. Makan, Allah kata. Washkurulah, tapi ada syarat. Syukur jangan lupa. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah tutup apa dia? Negeri yang aman, Allah ampunkan dosanya. Akhirnya tuan-tuan mereka tidak bersyukur. Dalam ayat 16 surah As-Saba, fa'aradu, mereka lawan perintah Allah. Ni yang kita takut tuan-tuan. Benda maksiat kita biar-biarkan. Tegur tuan-tuan. Ahli keluarga kita tegur. Kita tengok jiran tetangga tegur. Apa yang kita ada usaha, kita ada kuasa tegur tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita takut Allah berikan azab. Akhirnya Allah berikan banjir sailul harim, banjir besar, habis kebun dia. Habis ternakan dia habis. Sebab apa? Mereka tak syukur. Imam Nawawi sebut apa? Syukur ni 3. Syukur dengan lidah. Sebut alhamdulillah. Bangun je pagi apa doa tuan-puan? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tu doa lepas makan. Jangan salah baca tuan-puan. Saya pun silap. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang hidupkan aku lepas aku mati. Banyakkan. Sebut alhamdulillah, subhanallah, masya-Allah. Kedua, asyukur bil amal, amalan kita tanda syukur, solat. Hari ni kita dengar tazkirah ni telinga itu tanda syukur. Kita baca Yasin tu tanda syukur, amalan. Dan yang terakhir apa ketiga, asyukur bil qalb, syukur dengan hati kita tuan-puan. Dah ada rezeki, dah ada keluarga bahagia, jangan lupa berwakaf tuan-puan. Wakaf ni dia kekal sampai bila-bila. Tengok mana masjid tengah bina. Mana masjid tengah disiapkan. Cari sedekatul fajar. Sedekah pagi sebelum syuruk. Itu sedekah tu powerful tuan-puan. Sekarang online aja tak susah mana cari. Mana mahat tahfiz tengah dibina. Tengah nak disiapkan. Bantu tuan-puan. Mana yang boleh. Sebab berkekalan budak ngaji. Orang semayang kat masjid. Pahala mengalir. Itu pahala mengalir. Wakaf. Kan? Zakat jangan lupa, yang itu sunat. Yang zakat ni jangan lupa ibu-ibu, zakat emas dah bayar belum ustaz? Emas saya tak banyak, 1 kilo je ustaz. 1 kilo tu banyak tuan-puan. Dalam negeri Selangor KL 85 gram. Lebih kurang aja kat negeri-negeri lain tak jauh sangat. 85 gram kena pakai sekurang-kurangnya sekali. Kalau tak pakai dalam setahun, dalam 85 gram, kena zakat tuan-puan. Tapi yang lebih 85 gram, itu memang kena dizakatkan darab 2.5%. Zakat simpanan dekat Selangor, KL, lebih kurang. Kalau ada duit tersimpan 19,000 lebih, cukup haul. Tak usik 19,000 lebih tu dalam setahun, kena 2.5%. Sebab itu kita simpan KWSP, kan lebih daripada 19,000. Jadi sampai tuan-puan kita nak keluarkan, kena dia keluar air sinar kan, kena dizakatkan. Itu wajib. Itu belum zakat pendapatan tuan-puan. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Kita sedekah ni, sedekah dimasukkan ni zakat. Zakat untuk apa? Pertama, untuk sucikan harta kita ni, macam-macam harta kita bercampur. Kedua, membersihkan hati kita dari sifat kikir. Sebab apa? Sebab kalau kita kedekut, tuan-puan, maka amalan-amalan yang lain pun kita kedekut, tuan-puan. Allah, ustaz, zakat ni banyak ni, ustaz. Tak banyak, tuan-puan. Ni saya tunjuk. Tuan-puan ambil timuan, potong 10. Dah potong 10, lepas tu yang akhir potong 4. Dipanggil rubu' al-ashar. 1/4 dari 10 bahagian. Hakul fakir min malik. Ini hak orang-orang yang susah, tak banyak, sikit tu yang wajib. Yang lebih 3/4 ambillah tuan-puan, nak beli rumah, nak beli kereta, nak tambah keluarga, silakan. Kan? Tu pulang. Tapi yang lebih-lebih tu bolehlah dibantu tadi wakaf kan. Ambil tak banyak tuan-puan. Wal baqi kulluhu lak. Disedekahkan sebab Nabi sebut ma naqasa min malin minas sadaqah. Tak berkurangnya harta. Tuan-puan, saya ambil kesempatan juga kepada mereka yang kalau nak sedekah online ni, kita Mahat Tahfiz Selangor, kita bernaung di bawah majlis satu persatuan. Saya pengurusinya, alhamdulillah. Yang mana kita teratur Selangor ni, kita ke arah lebih teratur, dan kita ada program pemutihan nak daftarkan balik.
Tuan-puan boleh pergi kat www, saya minta kebenaran pihak penganjur, pitas.com.my. Besok pagi bolehlah masukkan tabung kita online, tuan-puan. Tabung ada kelulusan MAIS, diaudit, jangan bimbang tuan-puan. Tabung Prihatin Tahfiz Selangor. Kalau ada juga yang nak tadi bab zakat-zakat tadi kan, zakat emas, zakat pendapatan, zakat-zakat pelaburan. Pelaburan khilaf ulama lah. Boleh juga telefon saya, sebab saya juga adalah penolong amil zakat bertauliah. Sebab ramai orang suka bayar zakat sendiri. Ustaz, saya dah bayar zakat dah, jumpa orang bagi. Mengikut fatwa kebangsaan, termasuk banyak negeri-negeri, bayar zakat sendiri sah kalau betul-betul kena orang dia. Sebab kita kena bagi tu kena menyeluruh. Takut entah-entah dia bukannya asnaf. Tak sah lah jadinya. Tapi kalau kena pada orangnya sah. Tetapi berdosa. Sebab apa? Sebab kita sudah ada lembaga zakat. Percaya tuan-puan, alhamdulillah lembaga zakat Selangor tahun lepas saya 920 juta. Dia punya paling tinggi setakat dalam sejarah. Dan alhamdulillah bantuan banyak diagih-agihkan. Saya minta maaf, terkasar bahasa, terlanjur bicara tuan-puan. Quran jangan lupa. Ini yang bantu kita dalam kubur. Tak ada banyak yang tolong. Dapat satu hari 3 ayat 4 ayat jadilah. Dan jangan lupa amalkan doa ni last. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waja'alna lil muttaqina imama. Hidup kita ni berpasang-pasangan untuk apa? Untuk kita dapat zuriat yang baik tadi, untuk keluarga kita bahagia. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkati kita. Saya minta maaf terkasar bahasa, tanjur bicara. Ambil masa tuan-puan ni. Dah agak terlajak juga. Saya tahu dah penat nak tidur. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkati kita. Saya tangguh dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia PU Ustaz Muhammad Hafiz bin Muhammad Hanifah, juara pencetus ummah musim pertama di atas pimpinan baca Yasin, doa dan tazkirah yang cukup bermakna kepada kita. Terima kasih Ustaz ya. Dan kita mengharapkan Ustaz janganlah jemu lagi untuk bersama-sama dengan kita, insya-Allah kalau kita menjemput Ustaz. Mohon Ustaz bersama-sama lagi dengan kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, sebelum kita labuhkan tirai majlis bacaan Yasin kita pada malam ini, ingin saya maklumkan kepada tuan-tuan rakan-rakan pembantu tadbir pendidikan, esok jangan lupa kita akan bersama 1 Oktober merupakan hari yang bersejarah bagi kita pembantu tadbir pendidikan. InsyaAllah kita sama-sama menyambut ataupun mengadakan sambutan Hari Pembantu Tadbir bermula pada jam insyaAllah 8.30 pagi esok. Dan mohon kerjasama juga, mohon ahli jawatan kuasa sambutan ahli jawatan kuasa sambutan selepas ini jangan left dulu jangan keluar dulu kerana kita akan adakan sedikit taklimat untuk majlis kita esok. Jadi terima kasih, saya bagi pihak majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berusaha Tuan Haji Adnan Bimat, Presiden QPAD. Terima kasih kepada semua majlis tertinggi QPAD rakan-rakan daripada jika ada bersama dengan kita daripada pegawai-pegawai daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, wakil-wakil daripada kesatuan-kesatuan pegawai-pegawai kanan kapten, serta mantan-mantan pegawai yang bersama dalam menjayakan majlis kita pada malam ini. Jadi sebelum kita labuhkan tirai majlis kita pada malam ini, saya menyebut sekali lagi PU Ustaz Muhammad Hafiz bin Muhammad Hanifah untuk sama-sama memimpin salawat bersama beramai-ramai pada malam ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ikthiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ya sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Hafiz bin Muhammad Hanifah di atas pimpinan berselawat bersama-sama dengan kita sebentar lagi. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita berjumpa lagi esok. Jangan lupa ya, 1 Oktober Hari Pembaru Takbir Pendidikan.